Sila Yang Berhormat Gombak. Terima kasih Yang Dipertua atau Mengku Yang Dipertua, Surah Dewan sekalian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani buat semua. Pertamanya Gombak ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesempatan yang diberikan untuk memulakan perbahasan usul belanjawan Persekutuan 2025 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan ataupun Yang Amat Berhormat Tambun beberapa hari yang lepas. Dan sudah pasti kita menyambut baik beberapa saranan yang telah dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Tambun dalam pembentangan belanjawan tersebut. Dan saya tertarik dengan kutipan surah Al-Balad yang telah dinukilkan di dalam teks penuh ucapan Yang Amat Berhormat Tambun, khususnya apabila mengembangkan beberapa tafsir daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman, khususnya pada ayat-ayat yang ke-12, 13 dan 14, yang secara asasnya memberikan gambaran bagaimanakah tiga perkara ataupun puncak kebaikan yang patut dicapai oleh manusia, khususnya bagi sebuah negeri. Ada tiga perkara yang terangkum dalam tafsiran yang telah diberikan oleh tafsiran pimpinan Ar-Rahman. Yang pertama, membebaskan hamba, fakkur raqabah, iaitu soal kebebasan dan karamah insaniah. Yang kedua, memberi makan kepada orang miskin melarat dan juga anak-anak yatim khususnya daripada keturunan. Dan ini adalah niat yang terkandung dalam beberapa dasar negara dalam memastikan kita dapat merapatkan jurang di antara yang kaya dan yang miskin. Dan yang ketiga, berpesan-pesan kepada kesabaran dan juga berpesan-pesan dengan rahmah. Wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Yang berhormat yang saya kasih sekalian, jika kalau kita lihat, walaupun surah Al-Balad ini merupakan surah Makkiyah yang diturunkan ketika Nabi sebelum berhijrah ke kota Madinah, tetapi sebaik Nabi sampai ke Madinah, inilah di antara perkara-perkara yang terkandung di dalam Sahifah Madadiyah ataupun yang dipanggil sebagai Piagam Madinah. Rangkuman yang telah diberikan oleh almarhum Dr. Yusuf Qaradawi dalam ucapan beliau di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam pada 9 Disember 2009 menceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW mendirikan dua institusi ketika sampai di Madinah. Pertama, masjid, dan yang keduanya pasar. Masjid memberi fokus kepada unsur-unsur kerohanian, keagamaan dan juga pentadbiran, manakala pasar memberi makna kepada rezeki dan membangunkan ekonomi keluarga, masyarakat dan negara. Yang berhormat sekalian, inilah di antara pasak yang saya percaya menjadi cita-cita dalam pembentangan belanjawan Yang Amat Berhormat Tambun. Di samping kita menyedari pada ketika ini kita berdepan dengan beberapa cabaran yang jelas, iaitu cabaran seperti cabaran geopolitik yang sikit sebanyak dibincangkan dan dibicarakan sepanjang daripada perbahasan dalam Dewan pada hari ini. Buat pertama kali selepas 1947, saya kira dunia berada dalam saat yang sangat genting. Ada dua perang besar yang berlangsung, sama ada di benua Eropah ataupun di Timur Tengah, yang telah melarat kepada beberapa buah negara, yang bukan hanya melibatkan kepada isu masyarakat dan penduduk Palestin yang telah dihalau keluar daripada tanah bumi mereka, penganiayaan, pembunuhan, tetapi juga melibatkan kepada negara-negara jiran dan mungkin boleh merebak dan juga memberikan kesan yang buruk kepada ekonomi dunia dan juga keadaan sekeliling di dunia. Justru saya percaya unsur pembentukan nation building ataupun pembentukan masyarakat ataupun pembentukan negara bangsa merupakan salah satu daripada isi penting kepada pembentukan belanjawan ataupun dasar-dasar negara. Dan ini terkandung dengan jelas apabila kerajaan membentangkan apa yang dipanggil sebagai kerangka ekonomi madani. Walaupun yang disebutkan meninggikan shilling, meninggikan lantai, menaikkan martabat rakyat di bawah dan juga meningkatkan ekonomi, saya percaya isu yang paling penting sebagaimana dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional atau yang disebut dasar kemakmuran bersama. Dan sentuh sikitlah, dasar kemakmuran bersama dibentang masa zaman PH, bukan dibentang oleh PN pun. PN tak ada bentang apa-apa dasar semasa menjadi kerajaan selama 30 bulan. Jadi sebab itu saya percaya bahawa semua isu-isu itu yang dibangkitkan adalah untuk merapatkan jurang di antara kaum, agama, bangsa, dan tidak ketinggalan merapatkan jurang di antara yang kaya dan juga yang miskin. Jadi Perdana Menteri dalam beberapa penegasan beliau semasa dalam pembentangan belanjawan dan sebelum-sebelum ini pun mengingatkan bahawa
subsidi dan juga bagaimana pencukaian dilaksanakan adalah usaha-usaha untuk memastikan yang kaya ataupun yang berada memberikan fungsi dan tugasan mereka untuk membantu kepada pembinaan nation building ataupun pembinaan negara bangsa dan juga masyarakat yang bersatu padu. Jadi tidak lagi yang kaya bertambah kaya, yang miskin terus tertinggal ataupun menjadi papa kedana. Ini prinsip asas yang saya percaya wajar disokong oleh seluruh ahli dewan. Kerana akhirnya bagaimana sekalipun cukai ia dilaksanakan, yang kaya harus memberikan dan juga yang miskin akan menerima ataupun mendapat bantuan yang dipanggil sebagai subsidi, dan sangat tidak adil untuk kita berikan subsidi kepada mereka yang sudah berada dan kaya. Saya laksanakan sedikit sebanyak pengalaman di negeri Selangor sebagai contoh. Pada tahun 2019, apabila saya telah mensasarkan semula pemberian subsidi untuk air percuma di dalam negeri Selangor. Memang terdapat pelbagai kata-kata dan juga sinikal yang ada di luar sana yang menganggap bahawa ia akan memberi kesan kepada sokongan politik mahupun memberi kesan kepada kehidupan rakyat secara meluasnya. Teringat saya bagaimana kerajaan apabila kerajaan cuba mensasarkan subsidi diesel dan mungkin selepas ini RON 95. Walaupun secara politically pada ketika ini, di saat suara pembangkang yang kuat, di saat seruan mereka yang begitu keras, ia mungkin tidak betul, tetapi ataupun tidak mencapai kejayaan segera, tapi akhirnya kita akan dapat melihat ketegasan kerajaan ataupun fungsi kerajaan untuk melaksanakan perkara yang betul. Saya ambil contoh apabila saya buka pendaftaran untuk air percuma di negeri Selangor, kita sasarkan untuk 600,000 daripada keseluruhan 2.4 juta akaun termasuk Kuala Lumpur wilayah dan persekutuan bagi menerima skim air Darul Ehsan, iaitu meneruskan air percuma di dalam negeri Selangor. Setakat ini hanya 340,000 walaupun saya dah naikkan lantai dan shillingnya kepada penerima-penerima di kalangan RM5,000 dan ke bawah. Saya percaya namun kerajaan perlu menerangkannya dengan tuntas dan jitu lebih awal ketika dilaksanakan, termasuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kesannya itu tidak terlalu terus kepada rakyat. Dan hari ini kerajaan telah melaksanakan beberapa langkah-langkah terbaru. Tadi Kota Melaka berkongsi bagaimana kita telah berbelanja 13 bilion secara keseluruhan, meningkatkan sumbangan tunai ramah sehingga 4,000 lebih, dan juga beberapa program-program yang terus kepada rakyat seperti program Sejati Madani. Saya tertarik apabila Kota Melaka membangkitkan, ada juga seruan politik kaum yang membangkitkan orang Cina tak cukup. Tapi apabila diumumkan bantuan untuk sekolah atau bantuan untuk kampung baru Cina, di sana ramai penyokong-penyokong daripada perikatan membangkitkan orang Melayu tak dapat apa-apa. Sedangkan hakikatnya dalam Sejati Madani secara keseluruhannya ada 1 bilion. Kampung-kampung Melayu ada 600 juta ringgit Malaysia, 200 juta ringgit Malaysia untuk kampung-kampung, manakala 100 juta untuk universiti yang sebahagiannya orang Melayu dan sebahagiannya orang Islam. Dan perkara ini perlu dibetulkan kerana akhirnya siapa pun yang mentadbir dan memerintah, pembentukan masyarakat yang bersatu padu itu akan tetap menjadi cita-cita kerajaan, dan pembangkang tidak boleh menggunakan elemen ini semata-mata untuk mendapat kepentingan sementara ataupun mendapat keuntungan sementara, kerana akhirnya Malaysia tidak akan dapat bertahan dengan upaya itu. Silakan. Sikit Yang Berhormat, kalaulah satu masa nanti Yang Berhormat akan jadi Perdana Menteri, adakah peruntukan kepada ahli-ahli pembangkang dibagi tak? Saya mulakan perkara tersebut di Selangor pada tahun 2018. Kita berikan peruntukan itu dan kita teruskan. Tetapi kena ada persefahaman lah. Persefahaman itu bukan bererti kita harus bertingkah setiap masa dan waktu. Saya rasa pihak kerajaan telah memulakan untuk memulakan rundingan. Tetapi apabila rundingan itu dibalas dengan kenyataan media dan tidak diikuti dengan perbincangan seterusnya, saya percaya perkara itu perlu ada kedua-dua pihak untuk bersetuju dalam beberapa asas sebelum kita bersetuju untuk menyampaikan peruntukan yang sama dan seimbang dengan semua. Ahli yang berhormat yang saya kasih sekalian, saya tertarik juga dengan satu peruntukan sekitar 10 juta untuk Agensi Keselamatan Cyber Negara ataupun NASCA, yang mana ia akan menambah penjawatan di kalangan warga ataupun NASCA sebanyak 100 orang lagi. Ini adalah satu peruntukan yang saya kira very significant ataupun sangat signifikan kepada masa depan negara, khususnya kita diambang ataupun kita sudah masuk sebelah kaki ataupun sebahagian daripada hidup kita di bawah dunia kecerdikan buatan, bukan pun kecerdikan tiruan, setengah orang sebut.
Yang berhormat sebut bahawa kecerdikan buatan ataupun artificial intelligence ini harus kita siapkan beberapa langkah. Saya setuju pihak MOSTI telah menyediakan satu garis panduan etika, dan kita juga kena bersiap sedia kerana kalau kita lihat beberapa karya yang telah membangkitkan dalam istilahnya surveillance capitalism, saudara ada Shoshana Zuboff yang membangkitkan tentang beberapa istilah yang telah kita lalui dan kita telah kesan. Kesan-kesan itu ialah behavior surplus dan behavior modification. Yang berhormat sekalian, kita perlu belajar daripada pengalaman bapa buah negara dan pengalaman kita. Apabila kemasukan sosial media tanpa menyediakan garis panduan etika dan juga menyediakan latar belakang untuk mempertahankan kedaulatan negara, termasuk untuk memastikan nasib kepada rakyat tidak dipengaruhi dengan algoritma yang mungkin merosakkan rupa bentuk negara kita. Dan ini kesan yang berlaku semasa Trump menang kali pertama ataupun ketika kejadian Brexit pada beberapa tahun yang lepas. Dan ini terhasil kerana kita tidak sedar tentang behavior surplus ini yang akhirnya memberikan kesan kepada langsung kepada gerak-geri tingkah laku dan tidak tanduk kita. Dan tidak tanduk kita itu kemudian disalurkan kepada perniagaan, produk dan perniagaan yang dibuat, dan akhirnya kita menjadi alat ataupun menjadi kontrol yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai super mesin seperti mesin dalam sosial media. Lebih-lebih lagi dalam artificial intelligence yang akan memberi kesan kepada apa yang dipatakan tentang kejituan ataupun ketulinan kepada sesuatu perkara. Bayangkan kalau soal kecil seperti soal-soal seperti pembuatan tesis dalam peperiksaan ataupun nilai bagi ilmu dan juga nilai bagi pengetahuan dalam sistem sekolah. Semua sistem nilai ini akan hancur kalau kita tidak ada kawalan ataupun usaha untuk mengawal. Ini bukan bererti kita nak tutup sosial media ataupun kita kena kawal ataupun tutup artificial intelligence, tetapi perlu ada garis etika dengan menyedari bahaya-bahaya seperti ini. Dan mungkin pada hari ini kalau kita lihat ChatGPT ataupun yang dipanggil sebagai artificial intelligence AI yang terbuka, sudah boleh meniru suara orang, dan ini akan memberi kesan kepada nilai keselamatan individu dan nasib masyarakat secara keseluruhan. Di saat apa yang disebut fakku raqabah, membebaskan penghambaan ini, saya ingin membuka paradigma seluruh ahli dewan bahawa ada kongkongan dan cloud yang besar yang boleh mengawal kita kalau kita tidak kawal, khususnya memahami artificial intelligence yang boleh menguasai, memberikan kebaikan, mempermudahkan kehidupan kita, tetapi kalau tidak dikawal dengan baik, ia akan menjadi kongkongan kepada masyarakat dan juga warga kepada rakyat negara kita. Ini penting kepada sistem pendidikan kita. Ini penting kepada sistem nilai yang ada dalam negara dan rakyat kita. Yang berhormat sekalian, sebagai kerajaan saya percaya Tambun dan rakan-rakan pimpinan percaya kepada disiplin fiskal. Disiplin fiskal ini telah ditunjukkan dengan baik apabila kita cuba mengurangkan jumlah hutang. Tapi dalam masa yang sama, kita juga mempertingkatkan kebertanggungjawapan sosial untuk memastikan nasib masyarakat dapat dibela dan diteruskan dengan peningkatan-peningkatan sokongan termasuk dalam bidang pendidikan. Dan bidang pendidikan merupakan asas penting. Sebab itu artificial intelligence ini kita tidak boleh mulakan dengan mesin ataupun kita tidak boleh mulakan dengan alatan yang penting. Tetapi bagaimana bidang pendidikan boleh menerima artificial intelligence ini ataupun menyusun artificial intelligence ini untuk kebaikan dan masyarakat bersama. Justru 64 bilion yang telah disiapkan itu, kita harus bersiap sedia. Bukan kerana apa? Kerana selama bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, kita berdepan dengan masalah pencapaian matematik dan sains yang rendah. Ini kerana generasi pada hari ini, Gen Z terutamanya, merupakan pengkonsumer ataupun mereka yang menjadi pengguna. Dan kepenggunaan ini telah menghilangkan alat-alat asas untuk melahirkan gadget ataupun kemudahan aplikasi yang mereka gunakan. Itulah juga cabaran kita dalam artificial intelligence nanti. Justru 64 bilion di samping dengan peruntukan yang disiapkan untuk Kementerian dan Pembangunan Manusia dalam negara kita harus menyediakan manusia-manusia yang bersiap sedia dengan artificial intelligence. Faham asasnya, faham kesannya dan juga faham tentang bagaimana ia mampu membantu manusia dan keseluruhan kehidupan rakyat dan masyarakat dalam negara kita. Yang berhormat yang saya kasih sekalian, kita juga kena bersiap sedia dengan beberapa perkembangan terbaru. Alhamdulillah saya gembira bila Bacok dapat hospital,
Selangor juga penggalan lepas telah diluluskan hospital baru, yang kedua di Kapar dan di Kelang. Saya minta 2 minit. Dan juga ada yang beberapa yang lain termasuk di Sepang dan sebagainya. Namun begitu, kita ada kesan baru rentetan daripada hal kemakmuran kesihatan kita, iaitu aging society ataupun masyarakat menua. Pada masa depan, isunya adalah kelompok yang produktif akan memerlukan kerja yang bertimpa-timpa untuk menanggung kelompok warga emas yang sudah semakin banyak dan umurnya semakin panjang. Pada tahun 2008, lifespan di negeri Selangor atau jangka hayat negeri Selangor ialah 65 tahun. Pada hari ini, alhamdulillah, lifespan wanita lebih panjang 83 tahun, manakala laki-laki sekitar 80 tahun. Secara purata 81 hingga 82 tahun. Bermakna daripada tempoh pencen ada 20 tahun untuk warga emas menampung kehidupan mereka. Jadi apakah persiapan kita pada hari ini, termasuk untuk menyiapkan pasukan kita ataupun anak-anak muda kita yang berdepan dengan cabaran-cabaran seperti artificial intelligence dan cabaran-cabaran baru. Dan kalau mereka terus terkongkong dengan istilah behavior surplus ataupun behavior modification sebentar tadi, terpengaruh dengan kehidupan yang serba tohor dan cetek, yang tidak menganggap ataupun mendalami ilmu dan pengetahuan, saya bimbang kita berdepan dengan cabaran masyarakat yang lemah, generasi yang cepat merengek, generasi yang cepat mengalah, dan ini akan mengganggu gugat kepada kedaulatan dan juga kehidupan kita pada masa depan. Jadi sekali lagi terima kasih speaker di atas kesempatan yang diberikan, dan akhirnya saya ikut juga macam sana, banyak kali akhir tak akhir juga. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih di atas beberapa peruntukan yang telah disiapkan untuk tebatan banjir khususnya di negeri Selangor, di lembangan Sungai Langat, di kawasan Sungai Damansara dan di lembangan Sungai Kelang. Dan saya menyambut baik pengumuman Perdana Menteri, pengumuman Perdana Menteri untuk menyambung WCE daripada Banting sampailah ke selatan. Cuma pandangan saya yang berhormat, kalau boleh dipanjangkan juga sampai ke KLIA. Kalau kita dah sambung KLIA kepada jajaran yang saya sebut tadi, bukan saja orang Port Dickson, sahabat saya akan dapat untung, tetapi juga keseluruhan rangkaian jajaran kita itu juga akan lebih pantas dan mampu untuk membugarkan ekonomi dan pembugaran kawasan-kawasan wilayah yang telah dibangunkan, khususnya apa yang disebut sebagai Integrated Development Region in South Selangor ataupun IDRIS, di mana wilayah kawasan selatan Selangor adalah kawasan yang besar untuk kita bangunkan. Jadi betul, celah sikit. Saya nak sebut balik apa yang saya tanya tadi. Yang berhormat, ada baca tak konten MOU yang diberikan kepada kami tu? Kalau yang berhormat baca, saya rasa yang berhormat sendiri pun akan terkejut. Dan saya nak tanya, kalau di Selangor yang berhormat dipahamkan memberi peruntukan, adakah ada MOU dan konten yang sama kepada semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Selangor sehingga mereka dapat peruntukan? Ahli yang berhormat, mungkin di Selangor tajam dan pertarungan itu tidak sehebat di peringkat persekutuan walaupun jumlah position opposition bertambah. Tapi keadaannya berbeza dan sudah pasti suasananya berbeza. Tetapi pengalaman kita ketika berurusan dengan BERA satu ketika dahulu. BERA telah mengemukakan satu solusi ataupun satu MOU cadangan diikuti dengan pembentukan jawatankuasa. Berbulan-bulan jawatankuasa itu bermesyuarat. Detail pergi ke baris dan tiap perkataan supaya kedua-dua pihak setuju. Jadi saya percaya langkah persetujuan MOU itu kalau dimulakan dengan satu preamble ataupun satu aturan yang tidak dipersetujui dan agak dianggap sepihak, ia harus ada cadangan balas dan harus diwujudkan medium. Kalau tak, kita akan terus mengutarakan isu-isu politik daripada isu pokok, iaitu peruntukan dalam ahli parlimen yang adil untuk digunakan. Jadi saya percaya hal ini perlu diurutkan dengan perkara tersebut. Bukan dengan statement, tetapi statement itu kemudian mengajak untuk berlakunya kegagalan dalam MOU atau pembicaraan tersebut. Apa maksudnya berhormat pertemuan yang tajam itu? Baru beberapa hari lepas kami semua mengundi menyokong usul kerajaan. Hanya satu orang saja yang tak sokong. Jadi kalau itu dijadikan alasan, saya rasa tak tepat. Tapi cara yang berhormat sebut tadi, yang berhormat sesuai jadi mediator untuk selesaikan isu ini. Dan sebenarnya kalau daripada gaya pentadbiran yang berhormat layak jadi Perdana Menteri sebenarnya.
Terima kasih kepada PAS dan PN yang telah menyatakan PH ada calon Perdana Menteri yang baik. Terima kasih. Tak ada masalah. Itu tak kisahlah. Saya bagi ruang dan masa. Kalau nak perlukan perbincangan tak ada masalah. Dalam banyak urusan saya jadi wakil rakyat, dia orang nak bercerai pun banyak saya satukan balik. InsyaAllah saya tak ada masalah untuk jadi mediator dan berbincang untuk kemakmuran dan juga kebaikan bersama. Pokoknya ketika kita bersepakat ataupun menyatakan persetujuan dengan BERA satu ketika dahulu, di saat itu keadaan politik yang sangat keras. Kalau kita teruskan, ada tolakan, ada bantahan terhadap perkara-perkara penting seperti belanjawan dan sebagainya, ia tidak akan membawa kebaikan kepada negara hingga kepada penolakan belanjawan dan akhirnya struktur negara berlaku. Dan itulah juga gambaran yang telah dibuat oleh pihak sana. Pihak sana awal-awal lagi sebut tunggu bulan 8. Tak tahu bulan 8 2026 ke tahun 2027. Sampai sekarang bulan 8 tak bertukar kerajaan juga. Jadi artinya kalau kita bersetuju kepada beberapa asas, dan tak ada masalah untuk hal itu kita teruskan dan bincang. Itu maksud saya soal rampasan dan juga tugasan ambil alih kerajaan. Ya, terima kasih Yang Berhormat kerana mengharapkan kerajaan itu bertukar. Yang Berhormat tak sabar menunggu nampaknya daripada ayat tadi. Terima kasih Yang Berhormat Gombak. Terima kasih. Sikit, saya nak jelas, tak ada bukan masalah. Maksud saya, gambaran saya, isu besar penting adalah selepas habis pilihan raya dan ada gesaan untuk bentuk kerajaan perpaduan dan buat kestabilan. Alhamdulillah kestabilan itulah yang dapat menjamin keyakinan pelabur pada hari ini. Yang di sana ingin jadi pembangkang, okeylah, tak ada masalah. Tetapi kalau berterusan setiap kali pilihan raya kata nak tukar kerajaan, ia tidak akan membawa kebaikan dan juga sentimen yang baik kepada market. Saya nak nyatakan, saya tak bersokong ada rampasan kerajaan yang dibuat melalui pintu belakang ataupun daripada atap ataupun daripada mana-mana. Tapi yang pentingnya ialah kita hormat pada demokrasi yang telah diputuskan dalam pilihan raya sebelum ini. Terima kasih Yang Berhormat Speaker bagi masa pada saya. Terima kasih dan saya menyokong saranan daripada ataupun bajet ataupun belanjawan yang dibentangkan tamu. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Gombak.